Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk Hanya Allah yang Maha Esa, muka surat 5 hingga 8. Okey, kita tengok ayat. Ayat ini adalah ayat hafazan dan ayat awak mesti hafal. Okey, jadi saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Maksudnya, Allah menerangkan kepada sekalian makhluk bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Malaikah, malaikat. Jadi melainkan Dia dan malaikat serta orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. La ilaha illa wal azizul hakim. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini apa yang nak diterangkan adalah Allah yang menerangkan kepada makhluknya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maksudnya Allah je yang berhak disembah. Dan Allah nak cakap hanya malaikat dan orang yang berilmu yang betul-betul yang menegakkan keadilan, yang nak belajar, ialah yang dikatakan dalam ayat ini. Okey. Jadi awak salin maksud dan ayat ini. Okey, inti sari ayat. Inti sari ayat ialah apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Apa huraiannya? Yang pertama, Allah menegaskan keesaan. Keesaan maksudnya Allah yang satu. Okey. Okey, awak tulis, kemudian awak highlight, awak tulislah. Anak panah sikit. Allah yang satu. Esa maksudnya satu. Keagungan dan kebijaksanaannya kepada seluruh makhluk. Allah nak beritahu bahawa Allah Ta'ala yang paling best, yang paling hebat. Okey. Kemudian para malaikat dan orang berilmu mengakui keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah. So siapa yang mengaku? Malaikat dan orang yang berilmu. Hanya malaikat dan orang berilmu mengakui keesaan, keagungan, kebijaksanaan Allah. Seterusnya, Allah menjelaskan bahawa Dialah yang memerintah seluruh alam. Dia yang memerintah seluruh alam. Siapa dia? Dia ialah Allah. Maksudnya seluruh alam kita, daripada sekecil-kecil perkara, sebesar-besar dunia, sebesar-besar alam semesta, siapa yang cipta, siapa yang perintah? Allah. Walaupun awak belajar sains lah, contohnya sekecil-kecil zarah ya. Awak tengoklah, ada awak belajar sains, semua benda ada zarah ataupun particles. So particles kecil-kecil sekalipun Allah yang aturkan. Apalagi benda yang besar seperti galaksi, alam semesta. Jadi Allah yang perintahkan seluruh alam. Dan seterusnya terakhir, bukti dalil keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah dapat disaksikan melalui penciptaan alam semesta dan dalil-dalil ayat Al-Quran. Okey, bukti maksudnya dalil lah. Maksudnya kita nak tengok betulkah Allah tu bijak, betulkah Allah tu agung, macam ni kita nak tengok, memanglah betul. Tapi apa buktinya, apa yang kita nak tengok hasilnya, awak tengoklah macam ni. Matahari dengan bulan berganti siang dan malam, ialah bukti. Kita tengok ayat-ayat Al-Quran. Contohlah macam ayat surah Yasin, wasyamsi tajri li mustaqarrin laha. Jadi Allah terangkan matahari itu berpusing mengelilingi bumi dan telah terbukti di dalam sains yang memang alam tu Allah yang cipta, Allah yang aturkan. Banyak lagi bukti-bukti di dalam sains yang menerangkan tentang keesaan Allah. So pengajaran ayat, apa yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat di atas? Kita tengok pengajaran. Pengajaran maksudnya apa yang kita dapat. Kalau awak belajar bahasa Melayu, kita janganlah, ia adalah pengajaran. Kita hendaklah menuntut ilmu agar diri kita lebih dekat dengan Allah. Si kisahlah kita si berapa nak pandai kah? Sains kita dapat C kah? Geo kita dapat C kah? Pendidikan Islam kita dapat D kah? Yang penting kita hendaklah menuntut ilmu
Sebab apa kita perlu tuntut ilmu? Agar diri kita lebih dekat dengan Allah. Sebab Allah angkat darjat orang yang nak belajar. Yang seterusnya, kita hendaklah menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah agar kita dapat mencapai kemakmuran di dunia dan di akhirat. Apa maksud ilmu fardu ain? Okey, awak highlight, tulis anak panah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dilakukan oleh setiap individu. Tidak gugur taklif, tidak gugur tanggungjawab seseorang untuk menjalankan fardu ain. Contohnya, solat, puasa, macam ni cara nak sembahyang, macam ni cara kita nak mengaji, ia adalah ilmu fardu ain. Manakala fardu kifayah ialah, awak buat anak panah, maksud fardu kifayah ialah satu ilmu yang dituntut di dalam satu kelompok masyarakat. Contohnya, kita nak belajar ilmu mengurus jenazah. Okay, so dalam satu kampung, sekiranya seorang pun tahu macam ni cara nak mandikan jenazah, maka berdosalah satu kampung. Yang maksud fardu kifayah, ilmu yang dituntut oleh satu kelompok masyarakat. Sekiranya salah seorang dah dapat, maka gugurlah tanggungjawab satu kampung. Yang penting dalam satu kampung mesti ada seorang yang tahu. Jadi, banyak lagi contoh-contoh ilmu fardu kifayah. Apa contoh ilmu fardu kifayah? Kita belajar jadi jurutera, nak jadi doktor, nak jadi saintis. Ni wajib. Ini bukan fardu ain. Tapi ini adalah fardu kifayah. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, latihan. Okey, awak buat soalan. Yang tak payahlah. Okey, nombor 2. Saya bagi jawapan, awak salin. Terangkan 2 sebab orang berilmu mengakui keesaan Allah. Kena apa hal, why orang yang berilmu mengakui keesaan Allah. Kalau awak tengok dekat intisari ayat tu, para malaikat dan orang berilmu mengakui keesaan. Kena orang berilmu yang mengakui. Kena Allah dia letak benda lain. Jawapannya dekat situ tadi adalah yang pertama, sebab Allah angkat darjat orang yang berilmu. Yang kedua, sebab Allah letak orang yang berilmu sebagai gelaran Al-Basir, Al-Sami'. Al-Basir maksudnya adalah orang yang melihat. Manakala Al-Sami' S-A-M-I adalah orang yang mendengar. Maksudnya kita manusia yang lengkap panca indera, kita guna panca indera kita untuk mencari keesaan Allah. Contoh kita tengok pokok, ya Allah subhanallah, pandai pokok tu tumbuh. Contohnya lah. So kita tengok macam ni matahari dengan bulan bertukar. Kita tengok macam ni pokoknya tumbuh daripada biji benih. Dia namanya Al-Basir. Kita tengok daripada pandangan kita. As-Sami', orang yang mendengar. Kita dengar-dengar macam ni, ya Allah cantiknya bunyi burung berkicau-kicau. Jadi kita As-Sami'. Jadi itu sahaja. Maaf ada sedikit gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.